Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan pada hari ini adalah daripada kumpulan yang kelima dan tajuk pembentangan adalah pembedahan kosmetik. Jadi sebelum saya meneruskan kepada topik perbincangan dan slide yang seterusnya, saya ingin perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Amirah Hamizah binti Hamdan, nombor matrik I19203917. Okey, baik. Dalam topik perbincangan ini terdapat 8 skop. Seperti yang anda lihat, terdapat beberapa skop yang akan diterangkan, dijelaskan daripada saya dan rakan pembentang yang lain. Okey. Slide seterusnya adalah berkaitan pengenalan. Dalam skop pengenalan kepada pembedahan kosmetik, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, di mana manusia mempunyai bentuk fizikal yang terbaik berbanding dengan bentuk fizikal makhluk Allah yang lain. Okey. Dan kita dapat melihat seperti dunia perubatan pada hari ini terutamanya telah mencapai kepada satu tahap yang tidak terjangkau oleh akal manusia, kerana dunia hari ini telah berkembang pesat dengan 1001 kemodenan. Dan atas sebab kemodenan ini telah menjadi telah menjadi canggih sehingga kan hampir segala kehendak manusia dan keinginan di dunia ini dapat dipenuhi. Dan di antara ini jugalah salah satu cara untuk mengubah ciptaan Allah yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan pembedahan, iaitu pembedahan kosmetik. Okey. Slide yang seterusnya adalah berkaitan definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan definisi? Okey. Dalam bahasa Arab disebut jirahah at-tajmil, iaitu memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang nampak ataupun untuk memperbaiki fungsinya ketika mana anggota tubuh itu berkurang ataupun rosak. Sebagai contoh, seseorang telah terlibat dalam satu kemalangan kebakaran, okey, di mana mengakibatkan salah satu anggota tubuh terbakar. Okey, jadi seseorang itu memperbaiki untuk mengembalikan rupa anggota tubuh tersebut. Okey, poin yang seterusnya adalah mengembalikan rupa kepada bentuk asal manusia ataupun menambahkan kecantikan luaran manusia bagi memperolehi rupa anggota yang diingini. Okey, jadi pembedahan kosmetik ini adalah masuk acuan ataupun membentuk satu pembedahan itu kepada mengembalikan rupa anggota tubuh seseorang. Sama ada dia ingin mengecilkan hidung, menguruskan badan. Yang berkaitan dengan pembedahan kosmetik itu adalah mengubah ataupun menambah baikkan kecantikan ataupun mengembalikan kepada rupa bentuk asal. Dan itu adalah salah satu cara di mana kecanggihan kemodenan pada hari ini telah menyebabkan manusia ingin melakukan suatu perkara atas dasar keinginan, dan pembedahan kosmetik ini telah dapat melunaskan segala keinginan yang manusia inginkan. Jadi itu sahaja penjelasan saya terhadap pembedahan kosmetik, definisi kepada pembedahan kosmetik. Saya akan pass kepada rakan pembentang saya yang lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurbatrisha Balkis binti Razban, nombor matrik I18102640. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan bahagian hukum pembedahan kosmetik. Okey, hukum untuk pembedahan kosmetik ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah haram, yang mana haram ini adalah bertujuan kecantikan, menawan dan tidak ada hajat untuk
pengubatan dan perawat. Maksudnya di sini haram ini adalah tujuan untuk kecantikan semata-mata. Okey, dalil daripada Al-Quran iaitu daripada surah An-Nisa ayat 119. Maksudnya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka iaitu memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka iaitu mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Di sini saya highlightkan mengubah ciptaan Allah, yang mana mengubah ciptaan Allah ini adalah satu perkara yang haram. Okey, seterusnya daripada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang bertatu dan yang meminta ditatu, wanita-wanita yang mencakur alis demi mencari keindahan dan mengubah ciptaan Allah. Dalam hadis ini ada yang menyatakan mengubah ciptaan Allah. Di sini juga menjadikan hukum pembedahan kosmetik itu mengubah ciptaan Allah adalah haram. Okey, contohnya itu pembedahan membesarkan payudara, pembedahan muka seperti mata, hidung, bentuk muka, bibir dan sebagainya. Seterusnya pembedahan kemaluan lelaki atau perempuan tanpa tujuan yang dibenarkan dalam Islam. Okey, seterusnya hukum yang kedua adalah mubah, yang mana mubah ini adalah untuk membaiki pulih kecacatan anggota tubuh dan mengubati kesakitan. Di sini mubah ini dalam istilahnya haruslah, yang bermaksud haruslah. Okey, dalil daripada Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maksudnya di sini boleh highlightkan Allah mengkehendaki kemudahan bagi kamu dan tidak mengkehendaki kesukaran bagi kamu, yang maknanya setiap kesukaan itu Allah akan bagi satu kemudahan untuk kita, yang mana jika ada sesuatu cacat dalam anggota tubuh, maka dibolehkan untuk melakukan pembedahan kosmetik mengikut syarat-syarat yang tertentu lah. Okey, yang seterusnya daripada hadis pula daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan sesuatu penyakit melainkan Allah menurunkan ubatnya. Okey, sini yang mengatakan dalam hadis ni iaitu setiap penyakit ni pasti ada ubatnya melainkan mati. Okey, contohnya yang dibolehkan untuk melakukan pembedahan kosmetik adalah membuang kulit yang terbakar, membuang jari yang berlebihan yang mendatangkan kesakitan. Yang contohnya buang jari ni, jari yang normalnya ada 5, contohnya ada 6, bolehlah untuk melakukan pembedahan kosmetiknya. Okey, seterusnya membetulkan bibir yang sumbing dan gigi-gigi ni maksudnya mengangkat gigi tu lah. Yang mana gigi yang menyebabkan aib seseorang tu, maka dibolehkan untuk memakai pengangkat gigi. Seterusnya merawat kecacatan anggota badan disebabkan penyakit atau kemalangan. Itu sajalah. Saya serahkan balik kepada sahabat saya untuk teruskan pembentangan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Masyitah binti Muhammad Sa'dari. Nombor metrik I1810297. Seterusnya saya akan menyambungkan untuk peraturan kecantikan dalam Islam. Seperti mana yang kita ketahui, tidak salah untuk berhias atau mencantikkan diri. Akan tetapi, haruslah berpada-pada. Hal ini kerana sebagai seorang Muslim, terdapat beberapa peraturan yang mesti diikuti dalam Islam dalam mencantikkan atau memperelokkan lagi diri. Yang pertama, tidak mengubah ciptaan Allah. Kita ketahui bahawa Allah melaknat bagi sesiapa yang mengubah ciptaannya. Sebagai contoh, seseorang itu mengubah matanya yang sepek untuk dijadikan bulat. Itu adalah sesuatu yang tidak patut diubah kerana
Bukankah Allah telah menjadikan setiap manusia itu dengan keistimewaannya sendiri? Jadi, tidak patutlah untuk mereka mengubah apa yang telah diciptakan Allah kepada mereka. Yang kedua, tidak membazir. Tidak membazir ini seperti menghabiskan wang dalam beribu-ribu ringgit hanya untuk membeli barangan kosmetik yang dapat mencantikkan lagi kulit mereka. Dan ini merupakan suatu pembaziran. Bukankah Allah tidak menyukai perbuatan pembaziran itu sendiri? Seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 26 hingga 27, maksudnya, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Yang ketiga, tiada unsur penipuan. Tiada unsur penipuan di sini adalah seperti mereka yang memakai makeup yang tebal hanya untuk mendapatkan pujian dengan kecantikannya itu. Keempat, tidak menyerupai jantina berlainan. Sebagai contoh yang dapat saya berikan ialah seorang lelaki memakai pakaian perempuan untuk menarik perhatian. Lalu, tindakannya itu boleh menyebabkan timbulnya kekeliruan akan jantinanya yang sebenar. Kelima, tiada unsur najis, iaitu produk yang dipakai oleh seseorang itu untuk mencantikkan kulitnya atau melicinkan kulitnya itu mengandungi unsur-unsur haram seperti daging khinzir atau sebagainya. Keenam, tiada mudarat, iaitu apa yang dipakai oleh seseorang itu tidak memudaratkan dirinya sehingga menyebabkan beliau menghidap penyakit kulit. Ketujuh, wanita hanya berhias untuk lelaki. Yang dimaksudkan di sini ialah bagi mereka yang sudah berkahwin, hanya boleh menunjukkan kecantikannya kepada suaminya sahaja dan bukanlah untuk tatapan orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Hayati binti Rosti, nombor metrik I181029117. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada syarat-syarat pembedahan menurut syarak. Okay, seperti mana yang kita tahu, pembedahan yang dilakukan tanpa sebarang sebab merupakan suatu yang haram lah, kerana ia adalah sesuatu yang boleh memudaratkan dan ia juga termasuk dalam mengubah ciptaan Allah. Okay, namun dalam keadaan tertentu ia diharuskan untuk sesuatu keperluan. Berdasarkan kepada dalil-dalil dan kaedah-kaedah syarak, ulama telah merumuskan syarat-syarat dan garis panduan bagi memastikan sesuatu pembedahan itu diharuskan. Okay, antara syarat-syarat pembedahan menurut syarak ialah yang pertama, diakui oleh syarak, yang mana pembedahan tersebut mestilah merupakan pembedahan yang mempunyai tujuan dan ia juga diakui syarak. Ini kerana jiwa dan anggota badan manusia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia tidak boleh melakukan sesuatu kepada anggota-anggota badan mereka kecuali setelah memastikan perkara tersebut diakui oleh syarak sendiri. Okey. Yang mana pembedahan bagi sesuatu keperluan itu hanyalah untuk menghilangkan kemudaratan. Jadi hukumnya adalah harus. Yang kedua, pesakit memerlukan pembedahan dijalankan. Yang mana keperluan yang dimaksudkan dekat sini ialah terbagi kepada dua, iaitu darurat dan juga hajat. Okay, darurat kat sini yang dimaksudkan ialah sekiranya pembedahan tersebut tidak dilakukan, maka pesakit tu akan mati atau dia akan kehilangan anggota badan dia lah. Itu yang dimaksudkan dengan darurat. Dan yang kedua ialah hajat, yang mana jika pesakit tersebut tak buat pembedahan, maka pesakit tu dia akan dapat mudarat lah. Contohnya seperti dia akan menanggung kesakitan dia sepanjang hayat dia. Okey, yang ketiga, mendapat persetujuan pesakit. Okey, dalam pembedahan ini juga perlunya ada keizinan oleh pesakit tersebut. Okey, sekiranya pesakit itu berkelayakan memberi izin, keizinannya mestilah dipastikan telah diberikan terlebih dahulu sebelum suatu pembedahan dilakukan ke atasnya. Okey, sekiranya dia tidak berkelayakan memberi izin, keizinan mestilah diberikan oleh wali pesakit tersebut lah.
Okey, yang mana sebarang pembedahan tidak boleh dilakukan secara paksa tanpa mendapat keizinan dari pesakit. Okey, yang keempat, kumpulan pembedahan kumpulan pembedahan mesti terdiri daripada doktor dan pembantu yang berkelayakan. Okey, yang berkelayakan di sini ialah doktor ataupun pembantu doktor tu, dia mestilah mempunyai ilmu yang mendalam lah berkaitan dengan pembedahan yang akan dijalankan tersebut. Kemudian mestilah mempunyai kemampuan lah untuk melaksanakan pembedahan dengan cara yang betul. Bukan buat pembedahan tu dengan orang yang kita tak pasti. Dia ni pakar ke tak kan. Takut nanti akan memudaratkan kepada anggota badan kita lah. Okey, yang kelima, pembedahan yang dijalankan mestilah dijangkakan akan berjaya. Okey, mestilah pembedahan tu mestilah kita nak tahu kan pembedahan ni berjaya ataupun tidak. Sebab tu pentingnya kita kita buat pembedahan tu dengan pakar. Okey, yang mana sekiranya pembedahan yang dilakukan tu tidak dapat dipastikan berjaya ataupun tidak, ataupun mempunyai risiko yang membahayakan nyawa atau anggota bersakit, maka menurut syarak ia tidak diharuskan sebab tak pastikan dia punya result dia, keputusan pembedahan tu berjaya ataupun tidak. Okay, yang keenam, tidak terdapat alternatif lain yang kurang berisiko selain dari pembedahan. Okey, kat sini kita dapat faham yang mana memang tak ada alternatif lain dah. Memang tak ada cara lain dah selain pembedahan. Dia makan ubat tak jalan, dia buat itu ini tak jalan, melainkan dengan pembedahan je. Iaitu menurut syarak dibolehkan. Yang ketujuh, pembedahan mendatangkan kebaikan. Okay, yang mana pembedahan tersebut dia dapat menghasilkan kebaikan lah, sama ada kebaikan tu dari sudut darurat seperti pembedahan yang menyelamatkan nyawa maupun dari sudut hajiat seperti pembedahan tu untuk mengembalikan keadaan normal kepada sesuatu anggota badan. Okey, dan yang terakhir ialah pembedahan tidak menghasilkan mudarat yang lebih besar. Kat sini maksudnya kita tengok daripada aspek kesakitan yang ditanggung pesakit tersebut sebelum dan selepas dia melakukan pembedahan lah. Maknanya kalau sekiranya mudarat kesakitan selepas pembedahan lebih kuat berbanding dengan sebelum pembedahan dilakukan, maka pembedahan itu diharamkan. Jika sebaliknya, maka ia dibenarkan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Najla binti Ahsanisah alias Albanisa. Nombor metrik I18102949. Okay, topik yang akan saya bincangkan pada bahagian ini ialah jenis-jenis pembedahan. Okay, baik. Jenis pembedahan di sini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pertama sekali pembedahan rekonstruktif ataupun pembinaan semula. Dan yang kedua, pembedahan kosmetik. Okay, sebelum tu saya terangkan dulu apa itu pembedahan rekonstruktif. Pembedahan rekonstruktif ini adalah satu pembedahan yang mana yang dilakukan untuk membaik pulih bentuk atau fungsi bahagian tubuh yang tidak normal akibat dari kecederaan, penyakit ataupun kecacatan kongenital. Okay, kecacatan kongenital ni dia macam kecacatan yang dialami sejak dari lahir lagi lah, macam tu. Okay, kita masuk kepada rekonstruktif. Okay, rekonstruktif, pembinaan semula. Okay, antara sebab yang menjadi seseorang individu itu membuat pembedahan rekonstruktif ini ialah pertama sekali disebabkan kecacatan sejak dari lahir seperti sumbing bibir dan langitan, hispospadi, alat kelamin melengkung, hemangioma, kelainan pembuluh darah pada kulit. Okay. Kedua, kecacatan akibat kemalangan atau kecederaan yang teruk seperti macam contohnya kulit terbakar ataupun patah, retak tulang. Yang ketiga, kecacatan akibat infeksi ataupun penyakit yang menyebabkan pesakit mengalami penderitaan yang teruk. Keempat, pembedahan craniofacial dan maxillofacial bagi menangani kelainan bentuk kepala dan muka. Contohnya macam patah tulang muka akibat kecelakaan. Lepas tu yang kelima, pembedahan mikro seperti traumatik amputasi jari yang memerlukan penyambungan pembuluh darah. Keenam, transseksual. Ini transseksual ni lebih kepada
kebanyakannya orang-orang transgender lah, contohnya macam perempuan yang lelaki yang ingin menyerupai wanita, maka dia akan membuat pembedahan rekonstruktif untuk menukar alat kelamin, macam itulah contohnya. Seterusnya, pembedahan kosmetik. Okey, ini lebih kepada pembedahan kosmetik ni, dia lebih kepada pembedahan untuk kecantikan lah semata-mata. Dia tidak samalah macam pembedahan rekonstruktif. Okey, jadi di sini terdapat banyak jenis pembedahan kosmetik, antaranya pertama sekali facelift. Facelift ni dia untuk lebih kepada untuk menegangkan kulit. Contohlah kan macam yang orang-orang tua, kalau muka dia berkedut, dia akan gunakan pembedahan kosmetik melalui facelift ni supaya untuk menghilangkan kerutan pada wajah. Yang kedua, rhinoplasty. Rhinoplasty ni adalah operasi untuk memperbaiki hidung sesuai dengan keinginan individu. Contohnya macam dia ingin memancungkan hidung, meninggikan lagi tulang hidung tu, so dia akan melalui proses pembedahan kosmetik rhinoplasty ni lah. Yang ketiga, eyelid surgery. Eyelid surgery dilakukan untuk mengangkat lemak serta menegangkan kulit dan otot di sekitar mata, tetapi eyelid surgery tidak akan menghilangkan garis atau kerutan di sekitar mata atau menghilangkan warna hitam di bawah mata. Okey, ini lebih kepada untuk menegangkan kulit di sekitar mata lah. Yang keempat, cheek implant. Okey, ni function dia untuk menambah tinggi tulang pipi. Operasi ini dilakukan dengan memasukkan silikon di rongga mulut. Pipi tembam atau cabi juga dapat dihilangkan dengan menyedut lemak di bahagian pipi dan menegangkan otot. Seterusnya, liposuction. Liposuction ni adalah untuk menghilangkan lemak tubuh dengan cara membuang tulang kecil pada kulit dan mengeluarkan lemak tersebut dengan tenaga vacuum. Hasil yang diperolehi ialah perut akan menjadi lebih ramping dan langsing. Yang keenam, breast augmentation. Breast augmentation adalah operasi untuk merubah ukuran payudara dengan menggunakan silikon. Hal ini dapat mengembalikan kembali bentuk payudara setelah melahirkan anak atau merubah ukuran payudara bersesuaian dengan keinginan individu. Ketujuh, lip augmentation. Faktor umur banyak menyebabkan wanita kehilangan volume di bibirnya dan mulai mendapat kerutan di bibir. So, jadi lip augmentation ni dia dapat membantulah untuk mengembalikan bentuk bibir serta menghasilkan bentuk bibir mengikut keinginan seseorang. Seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Seterusnya kita lihat kepada slide tujuan pembedahan kosmetik. Sebelum itu, saya Nurka Marina binti Mohsar, nombor matrik I181028894 selaku pembentang yang keenam bagi kumpulan ini. Okey, baiklah. Bagi pembedahan kosmetik, biasanya dilakukan pada zaman sekarang ni untuk beberapa tujuan. Antara tujuan yang akan saya kongsikan adalah yang pertama, pembedahan kosmetik untuk merawat kecacatan anggota badan. Yang kedua, pembedahan kosmetik untuk menambah kecantikan dan mengekalkan keremajaan fizikal. Yang ketiga, ini yang terakhir, pembedahan kosmetik untuk mengubah suai jantina atau anggota badan yang dirasakan tidak sesuai dengan jiwa. Bagi tujuan pertama, iaitu tujuan pembedahan kosmetik untuk merawat kecacatan anggota badan ni, apa yang dimaksudkan dengan pembedahan kosmetik untuk merawat kecacatan anggota badan adalah apabila anggota badan kita ni cacat sejak lahir. Maksudnya sejak kita lahir kita memang dah cacat. Ini dibolehkan untuk adakan pembedahan kosmetik. Antara contoh pembedahan yang dibolehkan seperti pembedahan menghilangkan sumbing di mulut, jari tangan atau kaki yang melekat di antara satu sama lain. Macam contoh saya dah bagi dalam gambar dalam slide ni. Ini antara salah satu contoh lah untuk pembedahan kosmetik untuk merawat kecacatan anggota badan bagi menghilangkan sumbing di mulut. Pembedahan ni dibolehkan kerana mengandungi kemudaratan dari sudut fizikal dan mental. Maksudnya kalau kita kalau dia pesakit tu tak rawat, tak bedah, mungkin
akan mengakibatkan sakit yang lain lah. Kiranya macam tu. Okey. Kesemua sebab ini merupakan alasan yang kuat bagi membolehkan pembedahan sebegini. Seterusnya kita lihat kepada tujuan yang kedua, iaitu tujuan pembedahan kosmetik untuk menambah kecantikan dan mengekalkan keremajaan fizikal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pembedahan ini adalah pembedahan seperti ini hanya bertujuan semata-mata untuk menambahkan kecantikan dan mengekalkan keremajaan kulit kita. Pembedahan seperti ini juga tidak termasuk dalam pembedahan yang mempunyai keperluan untuk kita lakukan. Antara sebabnya pembedahan sebegini hanyalah dibuat untuk mengubah ciptaan Allah atas dasar keinginan dan nafsu kita semata-mata. Pembedahan sebegini juga boleh membawa kepada pelanggaran kerana pembukaan aurat tanpa keperluan kepada doktor yang berlainan jantina. Antara contoh bagi pembedahan kosmetik untuk menambah kecantikan dan mengekalkan keremajaan fizikal ni, antaranya adalah seperti suntikan botox, sulam bedak dan lain-lain lagi. Seterusnya kita lihat kepada tujuan yang ketiga, iaitu tujuan pembedahan kosmetik untuk mengubah suai jantina atau anggota badan yang dirasakan tidak sesuai dengan jiwa, iaitu kemahuan. Apa yang dimaksudkan dengan pembedahan ini adalah pembedahan seperti ini sama sekali tak ada sebarang keperluan pun untuk kita lakukan. Ini kerana seseorang individu tu lakukan pembedahan seperti ini adalah hanya untuk mengubah apa yang dirasakan tidak sesuai dengan diri. Yang sebenarnya pengubahsuaian tu jika tidak dilakukan tidak memberi sebarang kemudaratan pun kepada pemiliknya. Okey. Pembedahan seperti ini juga adalah tidak diredai oleh Allah. Okey. Contohnya seperti pembedahan tukar jantina lah, apa yang kita boleh lihat di Malaysia sekarang ni, contohnya sajat. Okey, sekian itu saja pembentangan daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Mediha binti Yusri, nombor matrik I18303371. Okey, baiklah, saya tersambung kepada isu-isu pembedahan kosmetik. Okey, sebelum tu pembedahan kosmetik ni merupakan satu prosedur yang opsional untuk apa? Untuk memperbaiki rupa fizikal seseorang, dan kini ianya semakin menjadi trend dan meningkat popularitinya. Okey, pada tahun 2016, menurut International Society of Aesthetic Plastic Surgery menyatakan bahawa pembedahan kosmetik yang paling banyak dilakukan pada tahun 2015 adalah pembedahan payudara, iaitu sebanyak 1,448,952 prosedur. Sama ada untuk membesarkan, mengecilkan ataupun untuk membentuk semula payudara. Poin yang kedua, pembedahan pengeluaran lemak juga merekodkan angka yang agak tinggi, iaitu sebanyak 1,394,588 prosedur. Okey. Poin seterusnya, pembedahan kosmetik semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat benua Asia. Okey, walaupun prosedur pembedahan kosmetik ni lebih banyak direkodkan di negara-negara barat, tapi sekarang ni semakin mendapat tempat dalam kalangan rakyat Malaysia. Salah satu sebabnya adalah penggunaan media sosial yang sekarangnya semakin menjadi trend semasa dalam mempromosikan pembedahan kosmetik ini. Poin yang seterusnya, artis dan juga insta famous banyak berkongsi pengalaman mereka di media sosial. Contohnya usahawan kosmetik iaitu Safi Ilyas ada mendedahkan di media sosial bahawa dia menjalani proses pembedahan kosmetik pada wajah, payudara dan juga punggungnya, dan juga menyatakan kosnya tu mencecah RM 1 juta hingga RM 2 juta. Dan ini merupakan salah satu cara mereka untuk mempromosikan klinik dan juga rawatan yang mereka lakukan tu supaya dapat menarik lebih ramai masyarakat dan juga pengikut-pengikut mereka di media sosial. Okey, isu yang seterusnya adalah isu botox. Isu botox ni telah difatwakan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, iaitu Muzakarah kali ke-74
telah memutuskan bahawa suntikan botox ni haram digunakan kerana terdapat bahan yang meragukan dan juga bersifat najis. Okay, daripada isu ni ada pihak yang cuba untuk mempertikaikan keputusan tu dengan mengatakan bahawa bahan yang digunakan untuk menghasilkan botox ni hanya protein sahaja dan bukan protein daripada binatang yang diharamkan. Pihak ini juga cuba mendakwa dari segi kesihatan penggunaan botox tidak memudaratkan jika ia dilakukan oleh pihak yang bertauliah dan menggunakan teknik suntikan yang betul. Cuma pihak ni tak menolak kemungkinan bahawa ia akan menimbulkan kesan sampingan jika digunakan berlebihan tanpa pemantauan oleh pihak bertauliah. Okey, seterusnya kesan-kesan. Okey, secara umumnya setiap perkara tu semestinya ada risiko yang harus ditanggung. Antaranya adalah melakukan pembedahan kosmetik ni boleh dikira sebagai satu pembaziran lah. Kerana bagi satu pembedahan kosmetik bagi hidung contohnya, memakan wang sebanyak RM2,000 dan bukan satu rawatan pembedahan sahaja yang harus dilakukan. Sekurang-kurangnya 5 rawatan yang harus diikuti. Okay, poin yang seterusnya, tak semua prosedur pembedahan kosmetik yang dilakukan akan berakhir dengan sempurna. Terdapat sesetengah kes di mana bentuk anggota badan yang diingini tak seperti yang diharapkan. Akan tetapi menambah lagi beban individu yang menjalani pembedahan tu disebabkan berlaku komplikasi. Seterusnya, kesan yang lebih teruk lagi boleh membawa kepada kematian. Okay, poin yang seterusnya, pembedahan kosmetik ni juga akan membawa kepada kesakitan yang tersangat sakit dan kesakitan ni mungkin mengambil masa yang lama untuk sembuh. Dan untuk menahan sakit pula, mereka biasanya diberikan ubat penahan sakit ataupun ubat bius di mana akan menyebabkan mereka terdedah kepada risiko ketagihan ubat tersebut. Dan ketagihan seperti inilah boleh mengakibatkan penyakit lain seperti penyakit jantung, kerosakan otak dan akhir sekali yang paling teruk adalah kematian. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafira binti Nur Effendi, nombor matrik I18303373. Kesan-kesan daripada pembedahan kosmetik yang seterusnya ialah kehilangan darah. Seperti mana pembedahan-pembedahan yang lain, kehilangan darah adalah komplikasi yang boleh dijangka berlaku, yang mana ianya boleh berlaku semasa di bilik pembedahan dan ini juga boleh berlaku secara dalaman selepas pembedahan. Bagaimanapun, kehilangan darah yang berlaku secara tidak terkawal dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dengan kesan yang berpotensi boleh membawa maut. Seterusnya, jangkitan kuman. Jangkitan kuman ini adalah komplikasi yang paling kerap terjadi. Walaupun individu yang melakukan pembedahan mengamalkan penjagaan selepas pembedahan dilaksanakan, termasuklah langkah-langkah untuk mengurangkan risiko jangkitan. Seterusnya, kerosakan saraf. Potensi kerosakan saraf ada dalam pelbagai jenis prosedur pembedahan, yang mana individu yang melakukan pembedahan akan mengalami kebas dan kesemutan, di mana simptom ini adalah perkara biasa yang akan dialami selepas pembedahan dilaksanakan dan ianya juga boleh menjadi tanda kerosakan saraf. Kesan yang terakhir ialah seroma. Seroma adalah keadaan yang berlaku apabila serum atau cecair badan steril bertakung di bawah permukaan kulit, di mana ia boleh mengakibatkan berlaku pembengkakan dan kadang-kadang menyebabkan kesakitan. Kesimpulannya, hasil daripada pembentangan ini maka dapatlah disimpulkan bahawa pembedahan yang bertujuan untuk pemulihan semula atau untuk memperbaiki kecacatan, sama ada kecacatan semula jadi ataupun kecacatan akibat daripada kemalangan, ini adalah diharuskan. Manakala pembedahan yang bertujuan untuk mengubah kejadian asal bagi tujuan kecantikan atau dengan niat untuk kelihatan lebih cantik, ini adalah diharamkan dan hukumnya berdosa. Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah SAW melaknat golongan-golongan ini. Akhir sekali, sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa bersyukur dan menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala,
Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita semua dalam keadaan sempurna dan seimbang serta sebaik-baik penciptaan. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Oleh itu, kita haruslah yakin bahawa Allah adalah sebaik-baik pencipta dan haruslah reda dengan setiap kejadian diri kita, kerana setiap ciptaan Allah mempunyai keindahan yang tersendiri jika kita benar-benar menghayatinya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.